It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. Hello guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini saya akan terangkan pasal time travel. So kalau kita dengar pasal time travel, semua mempunyai pendapat masing-masing. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. So sebelum itu saya nak terangkan pasal apa itu time travel. Time travel ialah korang boleh pergi ke masa lampau ataupun masa hadapan. So terdapat juga beberapa individu yang mengatakan mereka pernah pergi ke masa depan dengan menggunakan time travel. So untuk video kali ini saya akan terangkan tentang seorang individu yang bernama Paul Danish yang berasal dari Switzerland yang pernah pergi ke tahun 3906. Okey, saya nak terangkan pasal Paul Danish. Siapa itu Paul Danish? Paul Danish ni seorang guru bahasa. Guru bahasa tu macam guru bahasa Spanish, guru bahasa Italian, English, macam Tamil, macam tu lah. Tapi dia merupakan seorang guru bahasa yang tinggal di Switzerland pada tahun 2000 pula. Dia tinggal di Switzerland pada tahun 1922. So bayangkan 1922 begitu lama. Dan beliau juga mengatakan bahawa beliau pernah pergi ke masa depan, iaitu pada tahun 3906. Beliau juga telah membuat beberapa ramalan tentang apa yang akan berlaku dalam dunia pada tahun 1922 hingga pada tahun 3906. Okey, aku nak bagi tahu lagi sekali. Paul Danish ni merupakan guru bahasa. Yang macam aku cakap tadi, dia sebagai contoh dia merupakan guru bahasa Tamil, Spain, contohlah. Tapi dia bukan guru bahasa Tamil, Spain macam tu. Aku tak pasti dia guru bahasa apa, tapi dia merupakan seorang guru bahasa. Okey, Paul Danish ni telah mengalami kemalangan dan beliau telah mengalami kemalangan dan menjadi koma untuk setahun. Dan lepas setahun tu dia bangun dan dia tak macam dulu tau. Dia macam duduk sorang-sorang, dia tak campur dengan orang lain. So tetapi macam family dia pun perasan. Dia ada satu buku nota. Dia macam diary lah. Dia tulis dalam diary tu, tak tahu apa benda yang dia tulis. Family dia nak minta apa yang dia tulis kan, dia tak bagi, dia simpan. So kalau dia pergi mana-mana pun dia bawa buku tu, dia tak ada siapa tahu lah apa benda yang dia tulis dalam buku tu. Lepas 2 tahun, beliau telah meninggal dunia dan salah seorang daripada anak murid beliau, kan dia tu kan guru bahasa. So salah seorang pelajar dia ambil dia punya collect semua buku-buku yang ada dekat dia. So time dia collect buku tu, dia try baca tentang, dia kan dah dapat diary apa benda yang Paul Danish tu tulis tu kan. Dia dah dapat diary tu, lepas tu dia try buka. Lepas dia dah buka tu, dia try tengok-tengok apa benda yang sebenarnya cikgu saya tulis sepanjang tahun dia kan dia selalu tulis kan, itu apa benda yang dia tulis dalam buku tu kan. So anak murid dia pun dia macam dia first tengok buku tu, dia macam apa benda sebenarnya guru saya nak sampaikan. Dia tengok betul-betul, dia ingat macam satu novel tau. Dia cakap dia pernah pergi ke masa depan, dia pernah pergi ke tahun 3906. Dia macam anak murid ni pun dia pun rasa pening lah. So dalam lepas anak murid dia baca buku tu dengan betul-betul teliti gila, so dia dapat tahu bahawa guru dia kan setahun dia koma tu kan. Dalam setahun dia koma tu, dia dah pergi ke tahun 3906. Dia memang Paul Danish dia memang confirm gila-gila. Dia memang dah pernah pergi ke tahun 906 dan beliau mengatakan dia pergi ke tahun 936 tu, dia macam ibarat macam dia dah time travel lah. Dia dah pergi ke tahun tu. Lepas anak murid dia baca betul-betul teliti buku yang Paul Danish ni tulis, dia pun rasa macam teruja. So dia keluarkan satu buku yang bernama The Value of Roses. So dia keluarkan buku ni, dia apa yang guru dia tulis dalam buku tu, dia memang ditulis balik lah. Sebab kan dia kan ada cakap pasal ramalan-ramalan dari tahun 1922 hingga 3906 kan. So anak buah dia ni, dia ambil buku cikgu, dia tulis dia keluarkan satu buku lah tentang apa yang apa yang Paul Danish ni mengatakan pasal time travel. Okey, kita kembali pada cerita Paul Danish.
macam mana beliau boleh pergi ke tahun 3906. So kan time dia koma kan. Dia koma. So time dia dah koma tu dia try buka mata. Lepas dia dah koma, dia dah accident kan, aku dah cakap tadi kan, dia dah accident. Lepas tu dia try buka mata. Dia macam dikelilingi oleh doktor-doktor, profesor, dia macam profesor lah. Kamu tahu kan profesor pakai macam mana kan, dengan pakai baju putih-putih macam tu. So dia buka mata, tiba-tiba salah seorang daripada anak buah, macam dia profesor lah dikira. Dia tanya lah, profesor, kamu dah sedar diri? Lepas tu yang Paul Dennis pun dia keliru kan. Dia cakap dah, saya bukan profesor, saya merupakan seorang guru bahasa. So anak murid yang kata tu, dia kata bukan, awak bukan guru bahasa, awak merupakan seorang profesor. Lepas tu dia pun pelik kan. Paul Dennis pun dia rasa macam pelik sangat. Apa benda orang kata aku ni guru bahasa, kenapa tiba-tiba boleh jadi profesor pula? So lepas dia dah macam terlalu pening kan, lepas tu dia pun tak tahu nak cakap macam mana. So salah seorang daripada profesor, lagi seorang dekat, kan ada banyak orang keliling dia kan. So lagi seorang profesor tu kata, oh awak pun terkena penyakit ni ke? Dah macam tahun ni memang ramai orang kena penyakit macam ni. Kami namakan penyakit ni sebagai penyakit time slide. Time slide ni macam orang yang dia macam pergi ke masa lampau tau. Dia tak tahu macam mana boleh terjadi, tapi mereka, pemikiran mereka macam boleh pergi lah ke belakang ataupun ke depan. So profesor ni pun, dia pun cakap macam tu kan. So yang Paul Dennis pun terkejut. Lepas tu dia kata lah, so apa saya nak buat macam tu, saya nak pergi ke masa saya balik kan. So dia kata, kami akan membuat sesuatu untuk awak pergi ke masa awak balik, tetapi ia mengambil masa yang lama. So profesor tu pun bagi tahu juga, ini juga boleh kemungkinan daripada masalah mental. So Paul Dennis pun pelik lah. Dia kan tak ada masalah mental apa kan, dia just koma, dia accident. Tapi dia pun, Paul Dennis pun pelik juga tau. Sebab dia takut juga kalau dia dah, kan dia accident kan. So takut dia jadi pening, dia macam gila apa kan. So time kan Paul Dennis tu dia ditempatkan satu bilik yang khas untuk dia berehat. So dia pun pelik gila lah, macam mana aku boleh ada dekat sini, tiba-tiba dia kata tahun 3906 pula macam tu kan. So dia pun pening, dia try tengok jam dekat belah tepi dia. So dia tengok jam tu telah menunjukkan betul-betul time dia memang menunjukkan time yang sama lah, iaitu pada 3906. So dia pun macam, dia dah yakin dah, kita memang dah time travel. So kita kena mulakan kehidupan baru di sini. So macam mana boleh berlaku? Macam kalau korang pun macam pelik kan, macam mana dia boleh berlaku macam tu. Sebab orang Paul Dennis dengan orang yang ada dekat tahun 3906 ni, dia berkongsi tarikh lahir yang sama. Contoh macam korang lahir 19 Mac. So bayangkan Paul Dennis ni lahir 19 Mac, yang orang yang ada dekat 3906 pun 19 Mac. So dia macam ada kaitan lah. So dari situ dia macam terbalik macam tu. Paul Dennis ni dia macam, okay, dia dah confirm kan dia dekat future. So apa lagi dia nak tahu apa yang berlaku pada tahun 1922 hingga sekarang, iaitu pada tahun 3906. So dia pun kaji tentang apa yang berlaku. So itu yang dia tulis dalam satu buku novel yang aku cakap tadi tu kan. Benda yang ramalan-ramalan yang akan berlaku, bukan ramalan, dia macam boleh dikatakan dah pun berlaku, tapi kita tak tahu benda tu betul ke tak kan. So dia tulis dalam diary dia apa benda yang akan berlaku. So lepas dia dah buka mata, so dia kan lepas dia tulis kan, setahun lepas dah habis setahun dia dekat tahun 3906 tu dia tidur. Time tu dia tidur, dia buka mata balik, dia ada dekat 1922. Dia macam, okay, ini memang confirm, ini bukan ini bukan tipu, ini bukan mimpi apa ke apa. Ini dia memang dah sah. Paul Dennis ni dia memang yakin gila. Dia memang dah pernah time travel. So apa benda yang berlaku dekat tahun 3906 tu, dia keluarkan itu yang dia tulis dalam buku diary tu. Dia tak nak share dekat sesiapa sebab dia tak nak jadi macam famous tau. Dia diam je, dia tak share dekat sesiapa.
tulis dalam buku diary tu pun dia tak nak, dia macam takut jugalah kalau dia keluarkan satu buku yang betul-betul ramalan apa kan. Lepas tu buku tu macam tak jadi. Lepas tu ramai orang macam condemn dia lah, tak guna lah macam tu, dia memperlekehkan dia kan. So sebab tu dia tak nak keluarkan buku tu, dia macam senyap-senyap, biar aku je tahu apa yang akan berlaku. Dia macam, dia buat diary tu pun dia senyap-senyap je. Okay, kita kembali kepada anak buah dia. So anak buah dia kan keluarkan satu buku, The Value of Roses, tentang apa yang Paul Danish ditulis, dia masukkan dalam The Value of Roses. So apa lagi, time anak buah dia nak jual buku ni kat orang lain kan, dia memang dihalang sebab time tu kuasa Jerman dekat Switzerland memang kuat. So mereka tak nak bagi buku ni dikeluarkan. So bukan saja kuasa Jerman, dia dari segi orang Kristian time tu kan, orang-orang gereja kan berkuasa kuat time tu kan. So mereka pun tak nak bagi buku ni dikeluarkan. So buku ni pun tapi dah pada tahun, aku tak pasti tahun berapa, tapi buku tu dapat dikeluarkan. Dan tapi ada juga setengah kerajaan sehingga sekarang dia tak bagi buku tu dibaca oleh rakyat-rakyat dia lah. Okay, aku nak cerita pasal dia punya prediction. Kan Paul Danish ni dia dah pergi ke tahun 3906, dan dia pun ada, kan aku dah cakap tadi kan, dia ada buat satu ramalan. So aku nak bagi tahu korang 5 ramalan tentang apa yang berlaku pada dunia pada ketika itulah. Okay, Paul Danish ni telah memberitahu dalam buku tu, dia dah bagi tahu pada tahun 1922. Dia kata World War I, Perang Dunia Pertama akan berlaku. So Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1930 lebih, tapi Paul Danish ni dia bagi tahu pada tahun 1922. Okey, ramalan yang kedua adalah dari tahun 2000 hingga 2300. Tahun ni merupakan Dark Age. Dark Age tu macam satu zaman kegelapan untuk orang manusia. Sebab kita, walaupun teknologi kita semakin bertambah, tetapi ia tidak mampu mengawal populasi dunia, dan ini menyebabkan populasi dunia semakin meningkat dan banyak orang tidak mendapat keperluan asas seperti pakaian, makanan, tempat tinggal. Banyak orang tak dapat. So ini akan berlaku dari tahun 2000 hingga 2300. Okey, ramalan ketiga adalah dari tahun 2000 hingga 2300 manusia akan pergi ke Marikh dan tinggal, 2 juta orang manusia akan pergi ke Marikh dan tinggal di situ. Itu merupakan salah satu daripada ramalan yang Paul Danish ni buat. Ramalan yang keempat yang dibuat oleh Paul Danish adalah akan berlaku Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga ni memang jauh lagi besar, lagi teruk, lagi yang banyak meragut nyawa berbanding dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebab Perang Dunia Ketiga ni memang paling teruk sekali antara Perang Dunia Pertama dan juga Kedua. Sebab Perang Dunia Ketiga ni memang Perang Dunia yang paling teruk sekali, sehingga kan dia meragut banyak nyawa, sehingga kan populasi dunia pada ketika itu akan tinggal dalam 1 to 2 bilion orang saja, berbanding dengan sekarang iaitu 7 bilion lebih. So ramalan yang kelima adalah duit akan hilang. Sistem mata wang, sistem ibarat macam akan ada satu dunia baru yang betul-betul yang bagus sekali lah, iaitu macam tak ada mata wang. So kiranya tak ada siapa bekerja. Dia ada yang bekerja, tapi mereka bekerja tak lama sebab banyak orang dah macam terlalu bencikan wang, sehingga kan mereka tak nak mengejar kekayaan dan mereka just hidup seperti biasa. Mereka tak nak mengejar kekayaan. Ini macam dah menjadi dunia baru sebab banyak yang tak nak mengejar kekayaan, sebab mereka tahu kalau sekiranya mereka dapatkan wang tersebut, mereka akan berlaku peperangan yang memang tak akan meragut banyak nyawa, sampaikan mereka tak nak. Mereka dah bencikan tu, sampaikan ada yang bekerja. Korang yang belajar tu dari start dari macam biasalah, tadika sampai umur 17 tahun. Lepas 17 tahun tu korang kerja 2 tahun saja. 2 tahun tu dah cukup. Untuk 2 tahun tu dah cukup untuk korang survive untuk
masa-masa yang akan datang. So macam mata wang tu dah semua orang benci sangat dengan mata wang, sampaikan mereka tak kisah sangat mata wang tu. Okay guys, that's only for now. Thank you very much for watching. So sekiranya video ni bagi korang satu information yang baru, jangan lupa like, subscribe, share. Kalau korang nak aku buat video yang lain selain daripada video ni yang betul-betul topik dia yang betul-betul baik, jangan lupa komen. And finally aku nak tanya korang satu soalan. Korang percaya ke tak time travel ni? Dan kalau korang percaya, korang komen dekat bawah sebab apa korang percaya time travel. And lagi satu, kalau korang percaya juga, jangan lupa like this video and don't forget to share this video to all your friends. And that's only. Thank you very much for watching. Bye.